أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjemaah. Insyaallah sedang kita menunggu salat isya kita bersama pengajian kita, iaitu kitab hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu anhu, dan kita mulakan membaca kitab Al-Fatihah. Muka surat 87, sambungan pembahasan tentang keempat kuasa dalam Ramadan. Saya Muslim InsyaAllah ayat bab taqwa. Taqwa yang dijadikan maksud utama dari puasa adalah satu perkataan yang mudah disebut dan diingat, disebabkan amat sedikit hurufnya tetapi sangat banyak dan luas pengertiannya. Terbukti dari bermacam-macam pengertian dan tafsiran para ulama dari beberapa jurusan. Di antaranya menegaskan bahawa puasa adalah untuk mencegah diri dan jiwa dari penyakit dan kerosakan akhlak akibat dari nafsu yang tidak pernah dikawal dan dipelihara. Penegasan ini berdasarkan kepada keadaan takwa itu kerana tiap-tiap perkataan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan serta memelihara dari terjerumus ke kancah maksiat yang merosakkan adalah berarti takwa. Sudah dibahas itu penyimpan kita bahasa banyak tentang takwa. Jadi walaupun takwa ni memang mewakili kedua-dua sifat, iaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, tapi beratnya lebih kepada meninggalkan larangan. Yang lebih bertakwa itu lebih menahan diri dia daripada melakukan perkara yang dilarang, yang lebih bertakwa. Manusia ini macam-macam jenis. Ada orang dia boleh melaksanakan perintah semua, tapi dia tak boleh nak tinggalkan. Ada maksiat okey, semua boleh semayang, puasa, zakat okey, Quran siap okey, tapi ada satu gagal. Waktu inilah. Dan ada orang dia tak buat penjahat lain, tapi dia tak sempat semayang, tak puasa, dia nak buat tu malas, dia pun jenis, tapi dia tak ada larang-larang yang tak buat. Macam-macam orang. Yang bagus ni tu nak buat semua dan tinggal, yang haram tinggalkan, yang wajib dilaksanakan. Dia katakan macam banyak pengertian, banyak yang kali ini dalam hiyah datangkan macam-macam tafsiran ulama apa itu takwa. Dia kata dia mencegah diri dan jiwa dari penyakit dan kerosakan akhlak akibat dari nafsu yang tidak pernah dikawal dan dipelihara. Jadi benda basic, makan, minum, tak puasa anytime, tak ada siapa pun nak larang kita makan.
sampai universiti. Tak ada larangan. Ada larangan perlu wajib makan bila-bila anytime nak makan. Kecuali mungkin orang yang ada kesedaran, jaga kesihatan, dijaga. Bukan semua manusia lantai atau program. Lepas tu kena diabetes, kolesterol, macam mana. Jadi bila puasa tak boleh makan. Dari subuh sampai maghrib perut berehat selama 15-16 jam. Subuh sampai maghrib ni juga 14-15 jam. Makan ini menurut pakar kesihatan, puasa itu memang membantu, menyehatkan. Itu simbolik daripada menahan diri. Takwa itu menahan diri. Seperti Allah kata di ujung ayat puasa itu, la'allakum tattaqun. Penegasan berdasarkan kepada jalan takwa kerana tiap-tiap perkataan atau perbuatan dimaksudkan untuk mencegah kejahatan serta memelihara dari terjerumus ke kancah maksiat. Yang merusakan adalah erti takwa, menahan diri, mengawal nafsu, takwa. Dalam Al-Quran banyak disebut perkataan takwa yang diikuti dengan pengertiannya, serta banyak pula didapati ayat yang menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa dan anjuran untuk menjadi orang bertakwa, sebagaimana pada ayat perintah puasa. Alam takwa ayat 9. Takwa sebagaimana yang telah diterangkan pengertiannya mengandungi makna pemelihara atau pencegah. Menurut keterangan Al-Quran, takwa adalah untuk memelihara dari api neraka. Takwa adalah sebaik-baik bekalan yang berguna bagi manusia di dunia dan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebagai bekal itu adalah takwa. Takwa adalah membuka jalan ke arah kemudahan serta urusan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraj ini tempat keluar. Maksudnya tempat keluar bagi segala permasalahan. Jalan keluar maksudnya. Takwa adalah sebab penghapus dosa dan kesalahan. Kerana itu maka amalah tepat pemakaian perkataan itu untuk menunjukkan hikmah puasa. Banyak dapat rezeki yang tak disangka-sangka, akan dihapuskan dosa-dosa, menjadikan urusan mudah. Takwa hasil dari puasa dan amal-amal yang lain adalah satu darjat dan maqam kedudukan yang paling mulia dan tinggi dalam pandangan Islam. Menurut pengajaran Al-Quran, ukuran kemuliaan peribadi seseorang tidak disebabkan keturunannya atau kebangsaannya, kepandaiannya, kekayaannya, kedudukannya, gelarannya dan sebagainya, tetapi ukuran itu terletak pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kerana Allah. Demikianlah, maka dengan ini fahamlah kita bahawa alangkah mulianya orang yang puasa kerana hikmahnya untuk takwa, untuk mencapai ketakwaan. Maksud puasa untuk mencapai ketakwaan setinggi-tinggi maqam di sisi Allah Ta'ala. Tetapi untuk mencapainya tidaklah mudah, kerana semata-mata puasa dan berlapar sahaja belumlah tercapainya maqam itu. Kerana kalau demikian, murahlah nilai takwa. Juga kamu tak puasa juga, orang tanya dulu tak puasa juga, tak takwa. Bagi basic tak, Imam Ghazali sebutnya puasa 3
meningkat puasa awak menahan diri daripada makan minum benda yang batal puasa. Daripada puasa khas menahan makan minum daripada puasa dan menahan anggota daripada melakukan perkara yang haram. Mata tak tengah menahan, telinga tak tengah menahan, mulut tak cakap menahan, tangan, kaki dan perut termasuk menahan. Naik tinggi lagi hati. Hati menahan hati daripada memikirkan perkara-perkara yang haram, tak terlintas langsung. Ini zahir senang, tapi hati tak terlintas langsung perkara yang haram. Terlintas dan senang dan terlintas. Sebenarnya ada bahas tentang lintasan 5 tahap. Tapi ini langsung tak terlintas. Dahsyat. Sebab itu tak terlintas, bukan terlintas benda yang haram, tak terlintas pun. Yang lagi nak makan apa lah kat Farhouse Malaysia. Misalnya tak terlintas untuk mengambil benda yang halal harus, tapi secara berlebihan. Bahkan dia yakin rezeki dah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rizqukum wa ma tu'adun. Terlebih. Dan bila dia lagi ketupat, kalau dia imam ke tak kira. Contoh maksudnya tak salah, tak apa. Sebab apa? Hati sebut dengan Allah. Nyanyi dalam mana? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nyanyi maknanya praktik tau. Ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hati melainkan Allah. Kerana kekasih kan, hati aku hanya ada kau. Betul. Mana ayat Quran tu? Ma ja'alallah min qalbi jawfi min qalbi. Kalau Allah tidak jadikan hati manusia itu dua, maksudnya hanya untuk satu saja, Allah atau selain Allah. Kalau ada selain Allah, Allah tak masuk. Ada selain Allah, Allah tak masuk hati. Jangan jadi babi, Allah masuk hati. Itu dia. Allah tak selain Allah, dia tak boleh dua. Allah sangat-sangat cemburu. Hadis Nabi kan, Allah lebih cemburu daripada segala pencemburu. Ada dalam hati kita selain dia, Allah tak bagi apa, tak bagi cinta dia, tak bagi rasa rindu pada dia. Tapi tak cinta-cinta. Bila dia cinta dengan Allah, tak faham, dia tak boleh nak faham. Semua yang dapat cari-cari. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah. Yuhbibkumullah. Tasawuf menafsirkan yuhbibkumullah itu Allah yang memberikan rasa cinta itu dalam hati kita. Lalu dengan rasa cinta yang diberikan Allah itulah baru boleh kita mencintai Allah. Allah tak bagi, Allah tak bagi. Sama dia, bukan Allah lagi. Kalau Allah tak campak dalam hati janda tutup cinta kita, dia tak ada kita bila. Mungkin dengan memakai baju-baju kita dan kita. Semua hati-hati milik Allah. Dalam
surah Furqan. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alullahu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal Allah Ta'ala akan sayaj'alhumur rahmanu wudda. Allah akan campakkan rasa kasih sayang seluruh makhluk, bukan hanya manusia, seluruh makhluk, supaya mencintai si fulan. Imam Tirmizi dalam hadis dia tafsir ayat, ada hadis Nabi diriwayatkan, apabila Allah berkata, bila Allah mencintai seseorang hamba, Allah Ta'ala akan perintahkan kepada malaikat supaya beritahu semua penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah Ta'ala mencintai fulan dan fulan, maka kamu cintai dia. Wahai malaikat akan turun ke bumi dan wahai makhluk-makhluk Allah di bumi, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintai dia. Dan Allah campakkan rasa cinta itu pada seluruh manusia supaya mencintai dia. Itu kuat kan? Tekel-tekel dalam ayat. Tekel pemilik hati pula. Apa dia? Itu kenapa apa? Jadi apa pun daripada Allah. Semua kita usaha, kita kena nak dapatkan cinta Allah, nak dapatkan takwa, nak dapatkan semua kita kena usaha. Semua Allah akan bagi kita. Allah kan? Apa saja Allah bagi. Kita belajar. Ilmu Allah bagi, kita belajar. Rezeki Allah bagi kita, kita usaha. Allah boleh bagi tanpa min haitsu la yahtasib. Ini takwa. Takwa itu usaha juga nak dapatkan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Tapi hasilnya Allah yang bagi. Kena usaha. Ini darul asbab. Kena usaha. Dan sebenarnya Allah bagi. Cuma Allah bagi itu kadang bagi di dunia, bagi di akhirat. Nak bagi di dunia kan ada dua. Di akhirat tak tahu 1,000. Tengok malam bagi buang pun kita 70 macam bayar. Demikian demikianlah, maka dengan ini fahamlah kita bahawa alangkah mulianya orang yang puasa dalam ini. Puasa bukanlah semata-mata lapar sedang nafsu masih tidak puas dan budi pekerti masih lagi puas. Nafsu tidak puas, budi pekerti masih puas. Tetapi puasa adalah melapar untuk mendidik pribadi menjadi orang yang patuh, lagi berbudi serta bertimbang rasa, berusaha melipat gandakan usaha mengingati kebesaran Allah dengan melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan sama dengan hati, perkataan atau perbuatan. Kalau tidak demikian, maka puasa adalah semata-mata lapar dan dahaga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Riwayat Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan melakukannya, maka tidaklah ada hajat bagi Allah, ada makanannya dan minumannya yang dia tinggalkannya. Maknanya Allah suruh kita menahan perkara yang asalnya harus makan minum itu kan harus tak salah pun. Tapi Allah Ta'ala suruh kita tinggalkan dari subuh sampai boleh pula kan. Karena benda yang harus boleh ditinggalkan, benda yang haram sepatutnya lebih lagi lah kita tinggalkan. Maknanya satu macam satu peringatan bagi kita.
Allah sekarang ni perintahkan kita dalam kulu washrabu kan. Kalau tu suka makan tak. Sampai Ramadan tak ada. So kita pun tak makan. Jadi untuk mengingat kita banyak bila benda tu Allah larang kita buat. Ya, bila larang kita ikutlah, kita tak buatlah larangan. So jadi sama ya, segala larangan-larangan yang lain kita buat. Tapi tidak pelik. Dia tak makan tak minum puasa, dia masih buat. Itu hadis Nabi kan. Puasa tapi cakap perempuan dan sebagainya. Lam yada' qaul az-zur. Contoh salah satu contoh. Puasa tapi tak meninggalkan perkataannya dosa. Perempuan yang mengaji, yang mengaji ke, bohong apa saja. So tak ada maknanya menahan nafas dan jadi sekarang hanya bila dia nak mengumpat ni, aku tahan makan minum yang hukumnya harus tertenang, tak boleh tahan kot mengumpat. Ini benda tu bukan bulan puasa je lah. Latihannya bulan puasa, praktiknya sepanjang hidup. Buat apa? Allah larang ni. Buat je, Allah larang ni. Nak tengok, nak buat, nak dengar, nak cakap, nak apa pun. Bahkan nak terlintas pun Allah tahu. Alimum bizatis sudur. Nanti kan akhirat bahus tidak mahfis sudur. Allah tetapkan semua hati, malu dia. Itu orang yang sentiasa ingat Allah. Kita maksud sentiasa ingat Allah. Maksudnya dia ingat, dia nak buat apa saja, Allah Ta'ala suka tak. Allah larang ke, perintah ke, itu yang mesti lah. Kemudian ada juga yang sunat dan makruh, Allah suka. Tak apa, tapi Allah lebih suka yang mana. Tak tahu. Ada ulama kata maksud daripada ilmu itu ialah untuk mengetahui apa yang Allah suka pada aku setiap saat dan waktu. Setiap saat dan keadaan apa yang Allah suka aku buat. Tahu, kalau tak tahu boleh buat. Kalau tak tahu, payah. Kita aku buat ni. Allah tak suka. Dia tak ada ilmu, lagi teruk. Benda yang Allah tak suka, dia sangka Allah suka. Itu kan semua benda. Dia ada benda yang berubah mengikut keadaan. Macam kisah Turan Istilah contoh kan. Dia teruskan semayang sunat, panggil ini cerita kan. Solat, pas terus solat kan. Tak pernah nanti habis solat aku pergi ni perlu tak apa. Padahal yang Allah suka ketika itu batalkan solat sunat, sahut panggilan ibu wajib. Sahut panggilan ibu wajib. Tapi solat fardu tak boleh. Tapi kena cepat. Dan kita tengah solat fardu, mak kita panggil, kita kena ringkaskan yang rukun saja. Sebab bacaan yang sunat ya menyambut wajib, sembahyang wajib, tapi dalam sembahyang itu ada benda sunat ya. Tinggal bacaan sunat dunia. Buat yang rukun itu salah. Di mana ada apa? Sembahyang sunat terus tinggal. Mana yang Allah suka itu kena belajar, tahu. Dalam kitab apa ni? Fiqhul Awwaliyah. Fiqhul Awwaliyah Dr. Sultantawi ada di dalam kitab dan ada terjemahan di dalam sebenarnya. Ada membaca Fiqhul Awwaliyah, fiqh keutamaan. Antara ni dengan ni, mana yang lebih utama? Yang maghrib ke jamaah lagi?
Tapi lain orang lain dia utama. Lain orang lain. Semua duduk kuliah dan rumah kosong. Semua bagi nyaman kuliah kosong. So dia ada untuk orang ni mungkin lebih utama dia pergi nyaman. Mungkin untuk orang yang lain tak apa. Sebab nyaman tu kan sampai bertiga bagi kan. Sampai 10 ke kan. Tapi tak apa. Dia pergi tempat rumah habis tak apa. InsyaAllah. Kita datang pada punya dia kan. Dan saya kasih InsyaAllah. Contoh masalah. Tak, saya tak kata lah kuliah tapi tak ada. Dia kena tahu setiap orang tak sama. Setiap orang tak sama tuntutan keutamaan. Ada orang mungkin bagi dia lebih utama dia pergi. Ada orang lain yang lebih utama dia terus. Susah kan? Kita nak imam selalu salah. Maksudnya ibu ustaz dekat amalnya istiqamah kau. Saya tak tahu kalau beritahu. Boleh, saya tak masalah. Saya takut. Tak tahu lah kalau macam tuan punya rumah okey, tak apa. Dia saya lah. Saya kalau tuan rumah tak apa. Kemudian dia datang di rumah, habis datang. Payah. Maju dia, tak datang semua tahun. Contoh kan senang. Benda awal dia ni susah. Dia bertemu dua benda baik. Saya tahu mana yang Allah suka. Setiap orang tak sama. Kalau tidak, bila dia dah sentiasa menjadi wali Allah, Allah pimpin dia mana yang lebih tahu. Amin. Kelima mengerjakan haji. Punya takwa yang macam wali, di mana dia punya takwa itu tanpa mudah. Kita nak tinggi kan. Okey. Tapi takwa tidak ada orang yang lebih takwa daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi-Nabi ulul azmi. Kemudian Rasul yang lain juga yang berlibatlah bagi dulu. Dan kalau hadis itu kalau sahih, Rasul 313 itu semua hadis sudah. Dan lepas Rasul Nabi. Sebab jumhur kata Nabi dengan Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Setiap Rasul adalah Nabi, tapi tak semua Nabi Rasul. Adalah dalam akidah dan masuk. Okay, cuma selepas Nabi ada bila ulama bahas dia gabungkan antara malaikat dengan manusia. Ini maksud dia tu macam mau masuk tu lah. Bandingkan malaikat dengan manusia masalah. Malaikat bukan makhluk yang bernafsu. Kalau manusia saja, maka selepas para Nabi apa kasih? Apa kasih? Dulu manusia sudah biasa. Sampai kiamat takkan ada orang boleh atasi apa kasih itu. Itu saya Ali dan saya Osman senali. 6 lagi baki sahabat asyarah mubasyarah. Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Boleh? Muhammad bin Auf, Sa'id bin Zaid dengan Talha. Siapa dia? Talha pun dia masuk dalam seperti itu. Zubair bin Awam, Zubair bin Awam. 10 asyarah mubasyarah, 10 sahabat yang berjanji syurga dunia. Lepas tu ahli Badar, 300 orang ahli yang mengikut perang Badar. Ini lepas tu khilaf. Ada yang kata ahli Uhud, ada yang kata ahli Bai'atul Ridwan, ada yang kata Muhajirin. Lepas tu baru sebab sahabat ni tak boleh. Sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah yang jelas dalam Quran. So,
Nabi kata, kalau kamu lawan fakir, kalau kamu infakkan emas macam gunung Uhud fisabilillah, kan kamu tak boleh lawan infak sahabat yang di rumah. Itu memang jelas. Lepas sahabat, itu tengoklah yang paling bertakwa. Tak tahu siapa yang masyhur-masyhur, ulama yang masyhur-masyhur tu, insya-Allah yang kata adalah sebaik-baik tabi'in. Bersama kan tabi'in, Hasan Basri, Sa'id Musayyab, Tauhid Rabah, antara yang top dan seterusnya. Katalah kita masuk ranking. Takwa. Syekh Abdul Qadir Jalani itu tak pasti kata antara dia Sultan Al-Awliya, Sultan Al-Wali, Sultan Abdul Aziz. Tak pasti itu. Itulah memang wali. Wali. Cuma kita tak tahu wali siapa. Hanya wali itu yang mengenal wali. Wali ini ada banyak jenis. Ada wali mastur namanya, wali yang disembunyikan oleh Allah. Maksudnya orang tak tahu dia wali, bahkan dia pun tak tahu dia wali. Ada yang selepas dia mati baru orang tahu dia wali. Jadi hanya wali yang mengenal wali. Kita wali-wali saja tak. Syarat wali sentiasa dulu mata betul je. Ini tidak ada betul, ada betul. Makan bawang, makan ini wali ni sentiasa dulu. Kemudian sentiasa ingat Allah. Gagal, tak boleh gagal. Terakhir, ini antara percubaan lah. Memang kita tak salah nak jadi wali Allah. Memang patut kita belum dan jadi kasih Allah. Takkan boleh. Tapi tak ada syarat dia. Allah itu maha suci. Orang yang batal betul dia tak suci pun. Mana boleh tak suci dengan suci, tak ada. Hanya benda yang suci akan bersama dengan benda yang suci. Betul, bila kan batal betul dia, amalan dia sampai tapak kaki, dengar dia suka. Simple je, tak payah yang pelik-pelik. Jadi wali Allah tak payah pelik. Pada sekali jaga sembahyang waktu, berjemaah awal waktu. Lepas itu melaksanakannya dengan segala kesunahan-kesunahan yang dipelajari daripada kitab-kitab fiqh. Boleh je kita buat rukun kan selesai, kan? Tapi segala kesunahan yang diajar dalam solat kita amalkan. Semua solat-solat sunat buat, terutamanya yang muakkad. Qabliyah yang muakkad, pada saya bahas panjang. Kemudian puasa, mau jaga. Kemudian puasa sunat semua. Tak payah puasa yang tadi, puasa seminggu. Imam Nawawi puasa seminggu. Imam Nawawi puasa seminggu sampai mati. Yang saum dahar kan. Cuma kecuali 5 hari setahun haram. Hari Fitri, hari Adha, hari Tasyrik haram. Selain itu dipanggil saum dahar. Itulah. Cuma Nabi tak galakkan. Dia yang paling sunnah puasa Daud. Saya puasa, saya Daud. Saya puasa, saya Daud. Atau puasa biasa dah banyak lah. Sebulan tu Yaumul Baik 13, 14, 15 dan Yaumul Sawat akhir bulan 27, 28, 29 atau 12 minggu. Kemudian puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis mungkin 8 kali sebulan. Mungkin 8, mungkin 10, mungkin 9. Itu saja. Saya zakat setahun sekali lah. Zakat fitrah dengan zakat harta kalau adalah. Kalau tak ada, zakat ni mewakili semua sedekah-sedekah. Sedekah. Saya sikit pun pergi masuk dalam surau mana-mana. Istiqamah sikit. Tak apa.
Hari tu tengok orang susah bantu. Tengok orang minta sedekah kami sedikit ni. Sedikit tak sedikit. Kita mati sedikit lah. Kita bantu orang kata. Dia nanti membantu kejahatan. Sedikit tu dah dah. Kalau ada bukti jelas pasti jangan. Kalau tak ada bukti semua macam tu, semua dengan datang ke musuh tu dibangun dah dah. Semua boleh je. Itu buruk. Haji kalau mampu tak tahu, tapi kita patah murah. Model saya, menurut saya bisa mereka tiap-tiap tahun 7 kali rumah, tiap-tiap bulan rumah balik. Jadi salah seorang ulama yang terpilih itu membasuh rilah Kaabah. Itu dia dapat masuk tiap-tiap 7 bulan, tiap-tiap dapat visa masuk. Semekah atau Mekah. Ya senang juga. Baitullah, rumah Allah. Itu dia wali. Kan yang terbang di lantai. Terus komen dia. Meja sudah. Itu haram semua tinggal. Haram semua tinggal. Makruh semua tinggal. Tinggal susah sekali. Buat tinggal susah. Syubhat semua tinggal. Adalah McDonald, KFC, Cadbury, syubhat kan. Ada yang kata halal, ada yang kata haram, ada yang kata bantu Israel lah. Macam tak mati pun tak makan lah. Itu tak wali. Itulah wali. Yang pertama lah tu mengagat lah. Quran khatam seminggu sekali. Majoriti sahabat khatam Quran seminggu sekali. Kita hidup sekali. Imam daerah, imam tolong. Sahabat seminggu sekali khatam Quran. Kata ibadah mana? Sunnah itu Quran tadi. Quran tak boleh. Zikir basic lah ni. Yang mana yang dianjurkan boleh semua tarikat yang mengambil pagi 100 wallahu alhamdulillah wa la ilaha illallah lepas subuh masak selawat Nabi. Sebab kita panjang pilih banyak selawat 100 kali pagi istighfar. Hari-hari buat duduk. Nah, kalau beruntung menghadap bulan. Bukan subhanallah, tesbih, maidin, rumah, buka, bla-bla-bla. Itu 100, 300 tu di bulan ini selesai. Subhanallah. Mensucikan Allah dan Quran. Alhamdulillah, pujian Allah. Saya wali besar. Kalau boleh istiqamah 40 hari tanpa tinggal, wali dah masuk pintu kewalian. Lepas itu dah masuk. Dia tak boleh tu sampai buat kereta boleh. Tapi sambil tu tak boleh. Sambil tu tak boleh. Dia berdoa macam doa dia dah salah. Ingat tak apa? Tengah nafas. Masa tu tak ada nafas. Baca doa dia, lepas tu nafas saya. Nanti boleh. Itu dia punya bagusnya lah. Kan tak boleh ada hal nanti kan. Sampai dia buat dia sampai buat kereta. Boleh dalam mereka ada yang apa yang klik-klik juga. Baik. Jadi wali kan. Saya berjemaah di waktu awal waktu tadi di masjid atau surau. Kau boleh apa yang ada kan? Itu dia dah sering dia lah. Tak sekarang punya wali. Bukan wali pelik-pelik. Tak ada wali. Semua perintah Allah dia buat, wajib sunat semua dia buat. Haram, makruh semua dia tinggal.
dan istiqamah. Itulah wali. Macam mana lagi wali? Wali itu terbang, bohong itu kadang-kadang Allah bagi lah. Tak lupa wali boleh terbang. Jin boleh terbang. Ada beberapa kan keistimewaan yang Allah bagi pada wali itu kita pun tak tahu. Tak wali ni dia takkan cerita lah. Dia takkan pecahkan rahsia Allah kepada orang lain. Dia bagi cerita. Aku sebenarnya khusus macam wali. Ya? Banyak wali-wali Allah yang ada cerita lah. Kalau nak, apa tujuan dia? Nak menggalakkan, nak menggalakkan orang jadi wali kan? Cerita lah wali-wali lain sendiri lebih. Cerita diri sendiri. Jadi syaitan pun cerita. Oh, riak. Nah, kalau nak mencari, kita sesuatu nak mencari keredaan manusia, Allah bagi kebencian manusia dunia. Dan semakin mencari keredaan manusia, sebaliknya Allah. Cari keredaan Allah, semua makhluk sayang. Saya cakap saya masih wali ini. Susah. Boleh emosi sikit boleh. Amal pun susah. Akhlak pun payah. Dia tak ada tak sebenarnya ustaz, tak sebenarnya kebanyakan pun. Tapi mesti jaga. Ini yang tu nampak orang gila tu wali saya. Ini ngaruh kan. Orang gila bukan lah. Orang syukur juga. Macam wali lah. Bukan wali lah. Wali ni orang yang terus amalkan syariat sunnah Nabi SAW. Tak pelik-pelik. Tak pelik-pelik. So, ada maya. Azan? Azan? Betul? Sama lagi? Musim? Sejuk kan? Okay, bismillah. Tengah berlaku sekarang ni. Ada leaders pembantu rumah sahabat estate. Pembantu rumah? Ada kawan dia yang berlaku sekarang ni cerita dia sebelum dia meninggal dia bercakap lah, dia orang rakam lah Islam lah. Pasal sekali keluarga dia nak ambil dia untuk habiskan secara escape kat Indonesia. Keluarga dia ada satu dari sudut syarak, satu dari sudut undang-undang. Kalau dari sudut undang-undang tu arahan daripada, kalau Malaysia kita arahan daripada pihak kuasa, arahan daripada pihak kuasa yang akan tetapkan negara ini dihukumkan secara undang-undang Islam. Islam ni mungkin dia akan teruskan secara Islam. Indonesia tak tahulah mana dia punya undang-undang ni. Okay. Dari segi syarak, dia ada dua sisi. Satu, sudut pandang zahir, syahadah Islam. Selagi kita tak tengok dia, selepas syahadah itu dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan syahadah dia. Tapi hakikatnya hati dia iman atau tidak, itu amal itu. Itu apa itu? Ulama yang orang yang syahadah tapi tak beriman, di akhirat dibangkitkan orang kafir. Alhamdulillah.
Dan sebaliknya pun di dunia ini nampak macam munafik, tapi beriman sebenarnya. Itu Allah ya. Di dunia hukum zahir, orang tu syahadah Islam. Kalau nampak Allah kena tanya ini semua kan. Cuma kalau orang munafik nama Nabi kan syahadah, orang munafik nama Nabi syahadah semayang sama ni. Dan Nabi melayani macam orang Islam. Nabi tahu munafik, Nabi ada senarai yang orang munafik. Yang pegang senarai itu Huzaifah al-Yamani, memegang rahsia Rasulullah. Saya nak tanya pun tak beritahu. Dia tak pernah nama apa dia tak nanti saja. Dia saja orang risau, takut dia ni munafik. Kita Islam. Nabi siap mati yang nama semayang jenazah lagi. Allah berbaik besar betul orang munafik. Betul. Kalau orang bersyahadah dan dia zahir nampak Islam, tak. Kita letakkan betul munafik. Nabi dah buat awal lagi kalau betul kan. Nabi dah, aku tak boleh orang munafik. Aku Nabi, aku dapat wahyu Allah betul. Setelah itu aku takut nanti orang akan datang kata Muhammad bunuh pengikut dia. Tapi bunuh, katalah munafik siang semayang syahadah semayang Muhammad bunuh. Kena dia ni pengikut sendiri pun nak dia bunuh. Tapi tak munafik. Betul tak? Islam tak bagi. Zahir dia syahadah semayang. Jadi sembunyi-sembunyi dia buat benda yang matahari dia tak tahu. Tak betul lah kita tak ada sus nak cek. Dia terang-terang dia buat lain lah. Memang batal lah syahadah dia. Semua tak. Hukum tu ya. Batil Allahnya itu. Undang-undang dengan kerajaan. Kita Indonesia dulu di sana sana. Kalau di sini dia punya kedutaan. Kedutaan Indonesia akan bagi keluar pernyataan bagi pihak negara dia untuk penatang. Dia kata Islam terus boleh lah tanam di tanah wakaf Islam. Kalau bukan tak boleh. Kalau dia kata tak. Katalah dia orang kata tak itu syahadah yang orang dia tak tahu lah kan selalunya memang. Tapi nanti itulah keluarga protes apa semua tu itu kalau macam di Malaysia nanti akan ke mahkamah. Sebab benda kena cepat. Banyak tak boleh nak simpan lama. Jadi orang tak perlulah buka sidang masa tu juga. So dua tak agama dia kata tak kami iktiraf Islam. Tapi kalau macam berlaku mafsadah yang besar akan menyebabkan keluarga dia itu mungkin mengamuk ke apa, sekadar tanam di tempat kubur Kristian kan tanah akhirat mengenal Islam. Kalau misalnya kan putus bekerja Islam nak tanam kubur tanam Islam, tapi keluarga merontak mengamuk, timbul lagi macam bahaya lah menimbulkan macam tak boleh tanam kubur Kristian, tapi akhirat masalah. Islam dia tengok kalau dah yalah dia nak tanam dulu kan. Tapi kalau macam nak dibakar kan susah sikit. Hindu kan Islam banyak tak boleh bakar sama. Kita tengok pandang-pandang kerajaan menangani masalah. Penting menjaga mudarat yang lebih besar. Terpaksa dibakar tak apa. Tapi tetap juga kalau dibakar pun kalau memang dia beriman betul akhirat bangun beriman. Wallah. Di setakat dulu baik-baik kepada Allah Ta'ala, minta baik kemahancaran, minta ampun kepada Allah, maaf semua. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan kefahaman yang maha sampaikan. Kami dengan kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.